Assalamualaikum, nama saya Nurul Sofia binti Muhammad Kamal. Nombor metrik saya 10DDT21F2011. 4 kesan pengglobalan teknologi dalam bidang logistik dan rangkaian bekalan serta impaknya kepada etika dan peradaban ialah: yang pertama, melalui RFID, pengenalan frekuensi radio dan internet, sensor haba, peralatan perimbasan laser, penderiaan gas dan peralatan sensor lain selaras dengan perjanjian tertentu yang berkaitan dengan internet, pelaksanaan komunikasi maklumat pertukaran untuk mencapai pengesanan pintar, pengenalan pastian, pemantauan kedudukan pengurusan dan tujuan lain. 3 teknologi internet termasuk teknologi sensor, sistem rangkaian komunikasi dan sistem pintar. Melalui sistem RFID, GPS penderiaan, inframerah, laser dan teknologi internet lain boleh digunakan untuk mengenal pasti, mencari, menjejaki, mengira, mengklasifikasikan, memilih operasi maklumat. Pemakaian internet perkara teknologi dalam bidang logistik semasa penggunaan RFID, teknologi RFID dalam bidang logistik dengan menggunakan pembaca RFID di pejabat penerima pusat pengedaran, memuatkan label RFID pada kotak pakej, memasang pembaca RFID mudah alih pada peralatan pengendalian dan memasangnya di pintu masuk dan keluar gudang, palet, rak dan pintu masuk logistik lain. Dengan menggunakan pembaca genggam, pengurusan maklumat inventory barang dapat direalisasikan untuk setiap detail yang berjalan di barang-barang di seluruh pusat pengedaran. Seterusnya, kesan yang kita boleh nampak pada bidang logistik adalah penerapan teknologi. GPS untuk pengurusan pengangkutan kenderaan dapat menjejaki dan mengesan keseluruhan perjalanan kenderaan pengangkutan barang. Pada masa ini, banyak syarikat minyak mentah besar telah memperkenalkan teknologi ini untuk memastikan keselamatan dan kecekapan pengangkutan kargo melalui pemantauan pintar. Sistem pelabuhan pintar yang diwakili oleh perisian pemantauan truk kontena GPS dan sistem pengawasan atas GPS khusus telah menjadi simbol pembangunan internet dari segi teknologi dalam industri pelabuhan negara kita. Selain itu, teknologi Internet Things adalah teknologi yang komprehensif. Sistem perniagaan logistik baru yang terdiri daripada pengangkutan pintar, pergudangan automatik, pengedaran dinamik dan kawalan maklumat telah terbentuk, memandangkan Internet Things berjalan melalui semua aspek industri logistik. Pelbagai rangkaian dalam rantaian bekalan industri logistik berkait rapat untuk membentuk sambungan lancar yang seterusnya membentuk rangkaian perkhidmatan logistik. Teknologi kolaborasi maklumat berdasarkan Internet of Things akan sebahagian besarnya mengubah model operasi industri logistik, dan maklumat dalam syarikat logistik akan sangat bersepadu supaya syarikat dapat memahami dinamik barang dalam masa nyata dan menjalankan kawalan logistik yang diperlukan mengikut dinamik barang. Pada masa yang sama, maklumat logistik kondusif untuk peruntukan optimum dan integrasi sumber dalam persekitaran realisasi internet, perkara yang sangat meningkatkan kecekapan operasi. Penghantaran berkesan syarikat logistik memerlukan maklumat segera untuk membantu syarikat menganalisis dan menyelesaikan masalah, membuat keputusan yang tepat pada masanya dan berkesan meningkatkan kecekapan operasi dalaman dan meningkatkan tahap perkhidmatan logistik. Industri logistik adalah industri yang paling banyak digunakan dalam internet. Perkembangannya menyumbang kepada profesionalisasi logistik. Ia mempunyai kesan positif terhadap operasi pautan logistik dan mempromosikan integrasi fungsi logistik. Kesan kepada etika peradaban terhadap pengglobalan teknologi dalam bidang logistik dan rangkaian bekalan adalah: globalisasi bukan sahaja membawa pembaharuan dalam bidang perolehan maklumat dan pengaturan melalui ICT, akan tetapi telah menjadi medan untuk pihak barat mengeksport keluar budaya hidup mereka seperti budaya secularism dan religious pluralism yang bukan merupakan budaya kita. Dari segi bahasa, era ICT telah menjadikan bahasa Inggeris berkembang secara pesat dan digunakan secara global dalam urusan seharian baik di peringkat global dan lokal. Ini kerana bagi mengendali urusan-urusan melibatkan ICT, ianya banyak dikendali dalam penggunaan bahasa Inggeris. Fenomena ini melanda masyarakat di peringkat global, terutama perikutan dengan pesatnya pembangunan teknologi ICT.
Global budaya popular yang berkembang secara global itu didapati memainkan peranan yang semakin penting, bukan sahaja dari segi pengaruh budaya, malah turut berperanan dalam membawa pembangunan ekonomi, teknologi dan seterusnya dalam menyalurkan ideologi negara-negara maju di paras global. Nama Jatra Encik Faiz dan rakan-rakan sekalian, hari ini saya akan bentang tentang punca-punca peranan rakan sebaya dalam bidang logistik dan rangkaian. Saya Darshini Murti, metrik nombor saya 10DDT 21F2037. Dalam punca ni ada 4 ekonomi menguruskan dalam pemulihan. Produk adalah keupayaan dalam rantai bekalan dalam pemulihan nilai ekonomi produk sekaligus dapat pengurusan kuantiti sisa barangan logistik terbalik mempunyai kesan ekonomi yang besar ke atas industri dalam juga masyarakat. Kedua adalah kewangan. Syarikat-syarikat yang menggunakan logistik terbalik sebagai satu peluang untuk bertingkatkan perniagaan mereka dapat memberikan keuntungan daripada pelanggan. Ketiga adalah peraturan alam sekitar. Tanggungjawab pengeluaran telah menjadi elemen utama dalam dasar alam awam alam sekitar di beberapa negara. Dalam pendekatan ini, pengeluaran tanggungjawab untuk mengambil kembali dan mendapatkan semula produk mereka selepas diguna untuk mengurangkan jumlah penghapusan sisa. Akhirnya sekali, aset perlindungan. Aset perlindungan merupakan salah satu motif bagi syarikat untuk mengambil kembalikan produk mereka selepas diguna oleh pelanggan. Dengan cara ini, syarikat dapat mencegah. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Hello guys, saya Aina Eka Basudel. Saya student Politeknik Matambang. Saya nak ambil interview tentang bidang logistik. Bang boleh bagi tahu apa kebaikan dan keburukan? Okey, kebaikan logistik ni apa yang kita tahu kebaikan dia dia punya perhantaran laju lah. Lepas tu dia boleh daripada negara lain boleh berhantar ke negara lain lah. So dekat sini kita boleh nampak dia punya perhantaran tu boleh pergi jauh lah. Itulah kebaikan dia. Apakah keburukan tentang logistik bang? Keburukan dia dalam segi skema, dalam segi penipuan dalam logistik. Contohnya hantar barang tidak amanah, macam barang sampai tu lain. Okey bang. Terima kasih bang. Hello, nama saya Aina Eka Basudel. Saya pelajar dari Politeknik Matambang. Saya nak ambil interview tentang abang. Saya nak interview tentang apakah kebaikan dan apakah kebaikan dan keburukan tentang logistik. Abang boleh beritahu tak apakah kebaikan tentang logistik? Kebaikan logistik dalam marketing dalam kepada Shopee dan Lazada, iaitu sehari meningkatlah, setiap hari akan meningkat. Banyak penduduk Malaysia dalam Sabah hari ini mereka memilih Shopee dan Lazada sebab barang yang kami order dalam Lazada dan dengan Shopee semakin macam mempercepatkan dan boleh dapat dengan awal lah. So keburukan dalam logistik iaitu untuk kepada Shopee dan Lazada iaitu banyak scammer terhadap memaparkan pelbagai produk dan menghantar produk palsu kepada penduduk Malaysia. So banyak orang dapat ditipu dan rate untuk Shopee dengan Lazada akan menurun. Itu daripada abang kan? Ya. Terima kasih bang. Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Shanmugam Naliki Selvam. Nombor pendaftaran saya ialah 10DDT21F246. Tajuk pembentangan saya ialah contoh isu semasa pengglobalan teknologi, logistik dan rangkaian bekalan. Antara contohnya ialah penambahbaikan mekanisme fasilitasi perdagangan. Mekanisme fasilitasi perdagangan dapat mempertingkatkan dengan menambah baik proses pelepasan kargo, meningkatkan ciri keselamatan dokumen perdagangan dan menggalakkan transaksi tanpa surat. Usaha ini dapat ditumpukan dengan kerjasama PIA dan JKDRM untuk memperkukuh dengan memediakan tempoh proses pelepasan kargo tanpa mengabaikan keselamatan. Kedua ialah keselamatan sijil kesihatan dapat dipertingkatkan untuk pemestian hanya dokumen asal digunakan. Sijil tersebut mempunyai keselamatan dan kualiti yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan yang mempunyai tera air optik untuk mengeksport makanan.
Tera air optik ini dapat mengelakkan pemalsuan dokumen dan pelanggan boleh membuat dokumen yang asal tanpa perlu hadir ke pejabat PIA. Yang ketiga ialah transaksi tanpa kertas boleh dipacu melalui sistem U-Customs bagi menggalakkan pemain industri dan PIA mengurangkan penggunaan dokumen yang bercetak. Inisiatif U-Customs bertujuan untuk meningkatkan kecekapan perkhidmatan custom dan menggalakkan permatuhan yang standard melalui sistem elektronik tunggal yang cepat dan selamat. Akan diperkenalkan untuk mengiktiraf syarikat yang mematuhi peraturan dan standard yang ditetapkan dan menggunakan pakai amalan baik seperti logistik hijau dan penggunaan IT. Akreditasi akan dijadikan syarat bagi syarikat yang ingin memohon kemudahan insentif tentang pengglobalan teknologi, logistik dan rangkaian bekalan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Contoh yang kedua ialah manfaat penggunaan ICT. Penggunaan ICT menggalakkan pergerakan barangan dan perkhidmatan yang lancar bagi meningkatkan aktiviti logistik dan fasilitasi perdagangan serta mengambil peluang dalam potensi e-dagang. Potensi e-dagang dapat menggalakkan memadan permintaan dengan penawaran perkhidmatan logistik. Platform ini membolehkan penyedia perkhidmatan logistik mengiklankan kadar bayaran dan perkhidmatan yang ditawarkan. Penyedia perkhidmatan logistik akan dapat mengoptimalkan penggunaan aset, manakala pengguna pula memperoleh kelebihan dari segi pilihan perkhidmatan dan harga yang ditawarkan. Platform ini akan menggalakkan persaingan yang ideal dan ketulusan dalam perkhidmatan yang disediakan. Akhir sekali ialah memperkukuhkan keupayaan penyedia perkhidmatan logistik. Perkara ini memberikan tumpuan kepada kursus latihan yang ditawarkan, iaitu menggaji semula pakej pemadu iaitu gaji medikal dengan kenderaan berat dan memperkenalkan akreditasi kepada penyedia perkhidmatan logistik. Latihan dalam perkhidmatan bagi golongan profesional pula dalam industri logistik akan dipergiat untuk meningkat kepakaran dan kemahiran. Kursus logistik yang ditawarkan dalam setiap akademi latihan akan dikaji semula dengan input daripada pihak industri dalam menghasilkan tenaga kerja yang memenuhi keperluan industri. Dalam itu, standard penarafan dan akreditasi kepada penyedia perkhidmatan logistik